Puspakom pun hendak dijadikan isu perkauman ke? Tiba-tiba Ahli Parlimen Perikatan Nasional Arau Datuk Seri Shahidin Kassim seolah-olah mahu mengheret Menteri Pengangkutan Anthony Locke Siufuk dalam polemik politik apabila melemparkan soalan berhubung keputusan kerajaan menarik balik hak monopoli yang diberikan kepada Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom. Ini kenapa Puspakom ditarik balik hak monopoli? Tak apalah, jawab bertulislah bertulis. Okey. Ni kenapa Puspakom ditarik balik hak monopoli? Tak payah jawab betulis lah, tulis. Terima kasih. Katanya. Anthony Locke segera menjawabnya secara sinis. Saya boleh jawab, tak ada masalah Yang Mohd. Saya tahu apa hujah yang cuba dibawa oleh Yang Mohd Arau. Puspakom ini yang pertamanya bukan ditarik balik. Operasi Puspakom ini sebenarnya akan dilanjutkan. Konsesi 15 tahun akan diberikan kepada Puspakom untuk teruskan operasi mereka lebih 15 tahun lagi. Tetapi bezanya ialah konsesi yang akan diberikan ini, dia tak ada lagi hak eksklusif. Yang sudah diberikan eksklusif 30 tahun. Katanya ketika sesi perbahasan rang Undang-Undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Pindaan 2023 di Dewan Rakyat. Jom kita rentas kembali apa kata Anthony pada 24 Mac lalu. Anthony Locke berkata Puspakom tidak lagi diberi hak eksklusif untuk mengendali perkhidmatan pemeriksaan berkala kenderaan motor yang diwajibkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 setelah konsesi semasa tamat pada 31 Ogos 2024. Beliau berkata Jemaah Menteri pada 17 Mac lalu memutuskan tiada lagi monopoli Puspakom berkuat kuasa 1 September 2024. Menurut beliau, proses pelawaan kepada pihak yang berminat dalam menyediakan perkhidmatan yang akan dibuka selewat-lewatnya suku pertama 2024. Keputusan ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk mewujudkan persekitaran perkhidmatan yang berdaya saing serta memudahkan seluruh rakyat. Serentak itu, kami turut mempelawa pihak yang berminat dan memenuhi syarat untuk membuat permohonan yang bermula selewat-lewatnya suku pertama tahun depan. Jadi tiada lagi soal monopoli, katanya di petik media. Katanya bagi melaksanakan keputusan itu, kementeriannya bersama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan membangunkan syarat kelayakan peraturan pengoperasian, skop perkhidmatan, penetapan lokasi pemeriksaan dan garis panduan bagi pihak lain yang berminat menyediakan perkhidmatan pemeriksaan tersebut. Anthony Locke menegaskan bahawa bagi memastikan keseragaman peraturan dan keadilan dalam aspek persaingan, semua penyedia perkhidmatan baru diwajibkan untuk memenuhi semua syarat dan peraturan sama yang telah dikenakan kepada Puspakom di bawah perjanjian konsesi. Ini termasuk kewajipan melantik pekerja yang memenuhi syarat kelayakan ditetapkan sahaja, menyedia dan menggunakan peralatan pemeriksaan berkomputer yang dikawal sedia dan diluluskan oleh JPJ, menyediakan perkhidmatan dengan mematuhi skop, standard dan prosedur pemeriksaan motor yang ditetapkan sepenuhnya. Hanya boleh mengenakan kadar fee pemeriksaan yang telah ditetapkan sahaja, tidak dibenarkan sama sekali menawarkan perkhidmatan pembaikan atau ubah suai kenderaan serta penjualan alat ganti, tegasnya. Beliau juga menjelaskan pihak JPJ akan secara berterusan mengaudit dan memantau semua pihak yang menyediakan perkhidmatan itu bagi memastikan pematuhan kualiti dan integriti pemeriksaan. Mana-mana pihak yang didapati melanggar syarat ditetapkan boleh dikenakan penalti atau dibatalkan kebenaran menjalankan pemeriksaan terbabit, kata Anthony Locke. Beliau seterusnya menegaskan Kementerian Pengangkutan akan memastikan bahawa pembukaan pemeriksaan berkala kepada pihak lain tidak menyumbang kepada elemen persaingan tidak sihat serta membawa kesan negatif kepada penyediaan perkhidmatan pemeriksaan berkala kenderaan motor di bawah Akta 333. Katanya Puspakom telah diminta untuk melaksanakan beberapa penambahbaikan termasuklah pindaan ke atas prosedur dan skop pemeriksaan berkala yang ditetapkan bagi meningkatkan tahap kualiti dan integriti pemeriksaan seperti memperluaskan elemen otomasi dan penggunaan peralatan komputer. Menurut beliau, proses pemeriksaan akan dimodernkan dengan penggunaan peralatan komunikasi teknologi tinggi, sensor atau kamera bagi membolehkan pemeriksaan dipantau secara masa sebenar di dalam talian oleh pengguna selain kementerian. Meningkatkan tahap kompetensi kaki tangan dengan penyediaan sistem latihan pembangunan sumber manusia yang lebih berkesan dan relevan dengan keperluan semasa, menambah baik proses penempahan dan aduan pelanggan serta memasang sistem CCTV di semua pusat pemeriksaan bagi tujuan kawalan dan pemantauan masa sebenar. Menambah baik skop pemeriksaan kenderaan seperti pemeriksaan dalaman, pemeriksaan underbody dan pemeriksaan motosikal bagi meningkatkan tahap keselamatan teknikal dan roadworthiness kenderaan di atas jalan terutamanya membabitkan kenderaan pengangkutan awam dan barangan, katanya.
Nah, semuanya sudah lengkap dijelaskan oleh Anthony Locke sejak 24 Mac lagi. Syahidan cuma baca tajuk berita sahajakah? Apakah maksud Setiausaha Agung DAP ini? Menerusi kata-katanya, saya tahu apa hujah yang cuba dibawa oleh Yang Berhormat Arau itu. Apakah maksud Syahidan? Kerajaan Malaysia Madani ini hendak memangsakan syarikat Melayu. Puspakom yang ditubuhkan pada tahun 1994 adalah anak syarikat milik penuh DRB Highcom Berhad. Manakala DRB Highcom pula sebuah syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia yang menurut data Bloomberg 56% pegangannya dimiliki oleh Tan Sri Said Mohtar Al-Bukhari. DRB Highcom mempunyai nilai pasaran sekitar 681 juta US dollar, kira-kira 2.9 bilion ringgit. Pada 10 Mac lalu, Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin didakwa atas 4 pertuduhan salah guna kuasa kerana menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri ketika partinya didakwa memperolehi suapan 232.5 juta ringgit daripada entiti korporat. Mengikut pertuduhan, wang itu dimasukkan ke dalam akaun bank bersatu yang Mahyadin merupakan presiden dalam bentuk rasuah daripada 3 syarikat dan seorang individu. Syarikat tersebut ialah Bukhari Equity Sdn Bhd, Netri Sdn Bhd dan Manfor Sdn Bhd, manakala individu itu ialah seorang bernama Dato' Azman Yusof. Kalau dibaca pertuduhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM itu, syarikat milik ahli korporat tersebut amat berjasa kepada Perikatan Nasional. Percayalah, melucutkan hak eksklusif monopoli Puspakom tiada kaitan dengan bangsa atau agama.